A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sedang penonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Satu persoalan yang saya ingin timbulkan pada pagi ini. Adakah setiap perkara yang tidak dilakukan, yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di zaman kita adalah disebut sebagai bid'ah dan dilarang di dalam agama? Sama-sama kita akan kupas, kita diskusikan pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru untuk pengajian hadis 40 Imam Nawawi, iaitu perkara bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz pada pagi ini bagi edisi Selasa 8 hari bulan Februari 2022, juga bersamaan dengan 6 Rejab 1443 Hijri, kita kembali bersiaran untuk topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah yang akan kita bicarakan, kita akan diskusikan pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kita bawakan kepada anda para penonton bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, taib, khair. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk atas kesudian untuk bersama-sama dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kepada anda para penonton yang mungkin tak sabar-sabar untuk mengajukan soalan ataupun kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa, bagi anda yang ingin mengajukan soalan, gunakan tata bahasa Melayu dengan tepat dan juga betul dan seringkas yang mungkin soalan anda, dan pastikan kita mohon jasa baik untuk tinggalkan soalan ataupun ajukan soalan hanya satu soalan sahaja, kerana kita ingin memberikan ruang kepada para penonton kita yang lain untuk mengajukan soalan pada pagi ini, insya-Allah. Dan bagi Ustaz, tajuk yang sekira cukup perlu sama-sama kita hayati pada pagi ini dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi, iaitu perkara bid'ah. Untuk mukadimah, saya serahkan kepada Yang Berbahagia Datuk. Tafadhal mashkur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih dari Anas, yang dihormati, dikasihi tuan-tuan perempuan, tak lupa kepada penerbit dan kru yang datang sejak pagi ini tadi. Jadi kalau kita lihat hadis ini seperti yang disebut oleh Dai Anas tadi, boleh kita perhatikan sesama kita belajar hadis ini. Bagi tuan-tuan yang telah mempelajari, telah mengetahui, alhamdulillah. Bagi yang belum pelajari, kita dengar hadis yang sangat penting yang disifatkan oleh para ulama, antara rukun Islam ataupun rukun dalam pelajari Islam yang sangat utama sebenarnya. Ya, rukun Islam kita tahu sedia Maulid, tapi yang ini maksudkan sebagai tiang-tiang seri kepada Islam itu sendiri kalau kita perhatikan ya. Jadi hadis ini merupakan hadis yang kelima dalam susunan hadis-hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ya, yang menggalakkan kita untuk menghafaz, memahami hadis-hadis tersebut. Jadi hadis yang dimaksudkan ni kalau kita perhatikan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Maksudnya hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maknanya hadis yang paling tinggi martabatnya kerana disepakati oleh dua orang syaikhan, iaitu Bukhari dan juga Muslim ya. Dan dalam riwayat Muslim pula, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi ada dua versi seperti riwayat oleh Imam Muslim. Jadi pertamanya hadis ini maksud siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini, dalam agama kami ini, dalam Islam ini, satu yang bukan daripadanya, maka ia adalah ditolak.
Ya, jadi kalau kita perhatikan hadis ini riwayat As-Siddiqah bintu Siddiq, iaitu hadis ini riwayat Ummul Mukminin As-Siddiqah Aisyah radhiyallahu anha yang telah pun dibebaskan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan kedudukan yang sangat tinggi. Bila kita semua tahu dalam peristiwa yang disebut sebagai hadisatul ifk, yang telah menuduh beliau melakukan perkara yang haram bersama dengan Safwan, seorang sahabat Nabi yang mulia juga. Ya, jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ni merupakan seorang isteri seorang Ummul Mukminin yang sangat faqih, dan dikatakan oleh Imam Az-Zuhri bahawa Aisyah radhiyallahu anha ni kalau dihimpunkan ilmunya dibandingkan dengan isteri-isteri yang lain, maka ilmu Aisyah radhiyallahu anha mengatasi ilmu mereka. Bahkan semua wanita kalau dikumpulkan ilmu mereka untuk dibandingkan dengan ilmu Aisyah ternyata mengatasi ilmu mereka semua. Insya-Allah. Itu sebab dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang juga merupakan seorang mufti, seorang sahabat bertaraf mufti. Kerana pada zaman Nabi Dai Anas, ada beberapa orang sahabat yang diiktiraf sebagai mufti, yang memberikan fatwa sedangkan Nabi masih lagi hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripadanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah berkata, kami tak pernah jumpa apa-apa muskil ma ashkal alana hadithun qat fasalna anhu Aisyata illa wajadna indaha minhu ilman. Kami tak pernah masih iskal mendapati sebarang kesusahan dalam pelajari satu benda, melainkan kami jumpa dengan Aisyah mesti ada jawapannya. Jadi kita nak kenal sikitlah tentang perawi hadis ni bila kita belajar tentang satu hadis. Jadi dalam hadis yang pendek ini tetapi disebut oleh ramai para ulama, contohnya Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahawa hadzal hadis ma'dud min usul Islam wa qa'idatun min qawaidihi wa qala yasluhu an yusamma nisf adillati syar'i. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, seorang jago, seorang yang hebat, tokoh ilmu hadis terkemuka, pengarang Fathul Bari yang kitab-kitab hadis yang lain, beliau berkata hadis ini dikira di antara asas yang penting dalam Islam dan satu kaedah daripada kaedah-kaedah asas Islam itu sendiri. Sebab itu layak dipanggil sebagai separuh daripada dalil-dalil syarak. Kata Imam Nawawi pula, innahu qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam wa innahu min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi raddil bid'ah wal mukhtara'at wa huwa mimma yahtamu bihifzihi wa isti'maluhu bihifzihi wa isti'malihi fi ibtalil munkarat. Kata Imam Nawawi, ia merupakan satu kaedah yang penting dalam kaedah Islam dan merupakan satu bukti bagaimana Nabi telah dikurniakan kelebihan dalam berkata-kata. Hadis ini pendek tetapi merangkumi banyak perkara dan dia merupakan satu yang sangat jelas dalam perkara yang menentang sebarang bentuk penambahan berlaku dalam Islam. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami juga seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, huwa qa'idatun 'azimatun min qawaid Islam bal min a'zamiha wa a'ammiha naf'an min jihatin mantuqatin li'annahu muqaddimatun kulliyatun fi kulli dalilin yusantaj minhu hukmun syar'iyyun. Kata Imam Ibn Hajar, merupakan satu kaedah yang penting dalam kaedah Islam, malahan ini merupakan yang paling besar sekali, kerana dengannya segala hukum bermuara ke situ mengikut penjelasan beliau. Jadi inilah dia satu asas yang penting kepada hadis untuk kita faham sama betapa Islam ini telah pun sempurna dengan penjelasan daripada Nabi kita SAW, penerangan daripada baginda. Lalu apabila seseorang datang untuk membawa satu perkara disangkanya lebih baik daripada yang dibawa oleh Nabi SAW, itu satu benda yang sangat bahaya sebenarnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Satu mukadimah yang cukup menarik daripada Yang Bahagia Datuk untuk topik kita pada pagi ini berkenaan dengan pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah sebagaimana telah pun dinyatakan oleh Yang Bahagia Datuk seperti tadi. Hadis yang kelima dalam mata arba'in, man amila amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Jadi kita nak teruskan dengan kita raikan Yang Bahagia Datuk soalan yang telah pun bersama kita pada ketika ini menerusi Facebook. Al-Syal yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sering mendengar istilah bid'ah, tapi apa sebenarnya bid'ah itu menurut fahaman Islam? Dan yang kedua soalannya, apakah yang dimaksudkan bid'ah dhalalah dan amalan yang bersifat khilafiyah tetapi tidak membawa kepada kesesatan, dan bolehkah Ustaz memberikan contohnya? Mohon Ustaz kongsikan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Pertama, da'i dalam soalan ni, bid'ah kita takrifkan dari sudut bahasa. Ya, yang pertama kalau kita lihat seperti penjelasan daripada Darul Ifta' Al-Misriyah, ya, maknanya apa dipanggil sebagai
Darul Ifta ni tempat memberikan fatwa, apa dipanggil, majlis fatwa Mesir, mengatakan bahawa kita perlu jelas. Yang pertama, bid'ah ni sudut bahasa berarti satu benda baru. Allah menyifatkan dirinya sebagai badi'us samawati wal ard. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Sebagai contohnya Allah turunkan ayat untuk Nabi jelaskan, aku ni bukanlah seorang yang baru datang membawa urusan Tuhanku. Sebelumku ada ratusan ribu para nabi telah diutuskan. Itu maksud Nabi SAW yang Allah sebut dalam wahyu, ya. Yang kedua, badi'us samawati wal ard. Allah itu memperindahkan, menjadikan bumi dan juga langit semuanya memang tidak ada tolok bandingnya. Allah yang mengadakan. Jadi perkataan bid'ah ni selalu bila disebut tentang hukum, kata sebagai contohnya Imam Daqiq Al-Aid, dia merujuk kepada satu benda yang bersifat buruk, bersifat tidak elok kerana ia menyebabkan hukum. Perkara pertama yang perlu kita faham, bid'ah ni dari sudut bahasa berarti satu benda baru, ya, tapi dia suruh hukum perkara yang lain. Kan itu antara penjelasan yang paling menarik dikemukakan oleh para ulama. Contohnya Izzuddin bin Abdus Salam, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mendapat gelaran Sultanul Ulama. Ya, beliau menjelaskan dalam kitab beliau yang sangat menarik, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab ni sangat penting, dia usul untuk dibaca oleh para ustaz. Bahawa dalam penjelasan Imam Izzuddin bin Salam, bahawa sebenarnya kalau kita perhatikan, bid'ah itu asasnya merujuk pada benda baru, tapi hukumnya tak lari daripada wajib, sunat, makruh, harus dan juga haram. Ya, itu sebab disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam penjelasan kepada perkara yang sedemikian juga, mengatakan ada bid'ah yang bersifat buruk dan ada perkara yang bersifat baik. Contoh, ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita pada hari ini mengajar ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu saraf, semuanya berkhidmat untuk memahami Al-Quran. Kalau seseorang tidak belajar ilmu ini, tiba-tiba nak mentafsir Al-Quran mengikut pandangannya, maka akan menyesatkan orang. Maka tatkala itu perkara yang dipanggil sebagai bid'ah yang Nabi tidak pernah ajar ini dikembang pada zaman para tabi'in, para ulama dan sebagainya, ia menjurus kepada memahami Al-Quran. Maka ia merupakan satu perkara yang sangat penting, bahkan wajib dipelajari. Dapat kita lihat, kan? Dan asas kepada bid'ah yang dipanggil sebagai dibenarkan dalam syarak ini, seperti kata Izzuddin bin Abdus Salam, kerana pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sendiri, baginda melihat orang Islam sembahyang tarawih mufarraqin. Maknanya tidak, mereka sembahyang dalam Masjid Nabawi itu, di mana-mana tempat, ada yang buat jemaah di sini, buat jemaah di sana, ada yang sembahyang masjid dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar telah pun memanggil Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam bagi salat tarawih. Lalu baginda berkata, ni'matil bid'ah hazihi, ini satu bid'ah yang sangat baik. Allah bagi menunjukkan kepada kita ada kelonggaran. Kata Imam Izzuddin bin Salam, macam mana nak tahu perkara tersebut dibenarkan dan terletak dalam kerangka kewajipan, sunat ataupun harus. Kata beliau, lihat, ya, dalam ukuran yang diadakan di sini, iaitu wattariq fi ma'rifati zalika an tu'rad al-bid'ah ala qawaid syariah, fa in dakhalat fi qawaid al-ijab fa hiya wajibatun, wa in dakhalat fi qawaid tahrim fa hiya muharramatun, wa in dakhalat fi qawaid mandub fa hiya mandubatun, wa in dakhalat fi qawaid makruh fa hiya makruhatun. Jadi kita lihat kepada ukurannya, benchmark yardsticknya, kita lihat kepada asas yang ada dalam Islam. Kalau itu menepati satu yang terdapat dalam asas Islam, merujuk kepada benda yang wajib, maka dia diwajib. Kalau kita ukur dia merupakan perkara yang sunat, maka ia satu benda yang sunat. Kalau ia dalam kerangka, dalam itar, dalam ruang lingkup yang menunjukkan kepada keharusan, ia harus. Kalau yang bawa kepada benda yang haram, maka itu dipanggil sebagai bid'atun dhalalah, iaitu satu bid'ah yang bersifat kesesatan. Dan inilah pandangan yang sangat wajih kalau kita belajar dari sudut hukum bid'ah sebenarnya. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita, sebagaimana telah pun diberikan contoh oleh bagi ustaz, iaitu solat tarawih yang dipimpin oleh seorang imam, kemudian adanya azan Jumaat 2 kali ustaz, dan juga ada beberapa lagi perkara-perkara yang boleh kita bezakan di antara perkara bid'ah dhalalah dan juga perkara khilafiyah yang tak perlu pun kita sama-sama jadikan sebagai satu polemik. Dan banyak lagi akan kita bicarakan bagi Datuk dalam hadis 40 Imam Nawawi perkara bid'ah. Kita berjeda seketika, terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah, dan kita bersama dengan tetamu undangan bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Saudara sedang penonton, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang kemusykilan dan juga soalan untuk topik ataupun yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, anda boleh ajukan ataupun tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, ataupun terus sahaja hubungi menerusi talian yang tertera di kaca TV anda 1800 88 1677. Dan jangan lupa untuk yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Datuk, kita raikan lagi soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Izara Zulaikha yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah faktor tersebar bid'ah dalam kalangan masyarakat? Apakah kerana terikut-ikut atau kurangnya ilmu menjadikan masyarakat melakukan perkara tersebut dan perkara tersebut menjadi satu ikutan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Kalau kita perhatikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-An'am, ya, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dalam ayat ini ketika turun, maksudnya iaitu inilah jalan aku, lurus, maka ikutlah dia. Jangan ikut jalan-jalan lain, maka kamu akan sesat daripada jalan Allah SWT. Itulah yang diwasiatkan kepada kamu, diberi pesan kepada kamu, diingatkan kamu oleh Allah SWT. Ketika turun ayat ini dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Nabi kita SAW telah mengambil seranting kayu dan menggariskannya dekat muka bumi. Lurus Nabi SAW buat. Dan ini berkaitan dengan bid'ah yang sedang kita bincangkan. Nabi pun luruskan satu garisan lurus, dan kemudian Nabi buat kotak satu. Dan dalam garisan lurus, dalam kotak tersebut, tuan-tuan boleh bayangkan ke? Boleh bayangkan ya, satu garisan lurus, kemudian ada satu kotak di bahagian permulaannya, kotak yang mengelilingi garisan lurus itu di peringkat awalnya. Dan kemudian ditunjukkan Nabi SAW satu garisan-garisan yang bersimpang siur, yang pergi ke arah lain. Satu garisan lurus kan, sirati mustaqiman kan, jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim berarti jalan yang lurus. Kata ilmu fizik, dia merupakan jarak yang paling dekat di antara dua titik. Itu garisan lurus. Maka Nabi pun menunjukkan garisan-garisan lain yang condong berapa degree, berapa darjah daripada garisan lurus itu. Dan kemudian Nabi pun sebutkan, ini permulaan kamu, ini kehidupan kamu. Ini adalah permulaan hidup kamu. Ini luar daripada kotak ini adalah cita-cita kamu. Amat luka. Banyak cita-cita dalam hidup. Cita orang itu nak ada helikopter, cita orang nak beli jam mahal, cita orang tu nak rumah besar, nak punya pendapatan tinggi dan sebagainya. Banyak cita. Tapi kotak yang dimaksudkan Nabi itu ajal. Nampak tak? Ajal datang sebelum ia dapat menyempurnakan bagai-bagai cita-cita yang belum disempurnakan. Tetapi dalam kotak itu ada garisan-garisan yang kadang-kadang mengajak kita kepada perkara-perkara kita nampak macam baik. Kalau garisan itu ke kanan, dari Anas, ya, nampak macam baik. Tapi kalau ke kiri, sah-sahlah ia merupakan garisan ataupun perjalanan ataupun ajakan kepada perkara-perkara maksiat. Cuba bayangkan bahawa dalam hidup kadang-kadang kita terlibat sebagai AJK dan satu persatuan untuk penyelenggaraan keperluan orang Islam, apa-apalah. Tiba-tiba dalam mesyuarat tersebut, ia melibatkan orang perempuan yang bukan mahram, isteri orang, anak perempuan orang dan sebagainya. Mesyuarat itu adalah untuk kebaikan kaum muslimin gayanya, asasnya. Tapi oleh kerana kita terlalu sonok meeting dengan perempuan ajnabiah ini, dengan suaranya, dengan ketawanya, dia suami kat rumah ni. Maka meeting itu mencapai ataupun melebihi jam 12 malam sebagai contohnya. Kita nak buat perkara yang baik. Tapi dalam buat baik itu syaitan menyesatkan kita, nampak tak? Garisan lurus, tapi dia jauh, dia bawa kita makin jauh daripada destinasi yang sepatutnya kita pergi. Itu maksud Nabi kita SAW. Maka dalam satu peristiwa yang berlaku pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah, juga merupakan salah seorang sahabat yang sangat faqih. Ya, beliau ni melihat sekumpulan manusia melakukan perkara-perkara yang tak pernah dilakukan Nabi SAW. Maka seorang melaporkan kepadanya, wahai Abu Abdullah, wahai sahabat Nabi SAW, kami tahu tuan punya kedudukan yang tinggi, ilmu yang sangat hebat. Cuba jelaskan apa yang berlaku ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apalah yang mereka buat ini? Kenapa mereka buat satu benda yang Nabi tak ajar? Tengok pakaian sebagai contohnya.
Cantik ngam-ngam je, kita tempah baju sebagai contohnya sampai kat sini. Maka dia sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahawa firman Allah ketika melakukannya Hajatul Wada', Nabi dipesan, diberitahu oleh Allah SWT untuk semua kaum muslimin Islam dah sempurna. Sempurna macam pakaian sebagai contoh. Tiba-tiba seorang mengatakan, tak sempurna ni, panjang sikit. Maka bila penambahan itu berlaku kepada Islam, ia membawa kepada kecacatan sebenarnya. Kerana kita menyangkakan kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang mengatakan demikian seolah-olah dia mengatakan bahawa Nabi tidak menyempurnakan tanggungjawab tabligh baginda SAW yang kita pelajari itu. Apa sifat-sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Jadi tabligh Nabi ni adakah maknanya penyampaian Nabi itu terbatas ataupun terhenti ataupun ada Nabi sembunyikan ke? Sehingga perlu untuk seseorang mengatakan ada tambahan yang lebih baik daripada itu. Jadi merujuk kepada perkara ini, lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dan setuju kepada soalan yang dikemukakan di Facebook ni tadi, bahawa sebenarnya masalah berlaku dengan bid'ah yang kita sebut bid'ah dhalalah, yang merosakkan, penambah perkara-perkara berkaitan dengan yang tak pernah diajar dalam Islam ini dibawa datang. Saya dah sebutkan tadi pembahagian bid'ah ni mengikut Yazzuddin bin Salam, antara jago besar mazhab Syafi'i. Satu benda yang menarik, ada bersifat wajib, sunat, ada harus, ada makruh, ada haram, kita dah sebut. Yang maksud yang dilarang ini, yang orang mana-mana yang mengadakan ini dan berkaitan dengan Islam untuk mengatakan bahawa ada lebih baik daripada itu sebagai contohnya. Maka inilah yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kamu tak jumpa para sahabat? Ramai para sahabat yang ada, kenapa kamu tak tanya dengan mereka? Kenapa kamu tak belajar dengan mereka? Jadi sini peri pentingnya dalam kehidupan tuan-tuan perempuan sekalian, kita untuk mendekati sumber ilmu, orang yang berilmu, untuk dengar daripada mereka dan mengkaji, dan alangkah baiknya kalau kita belajar sebenarnya. Jadi ini dapat mengatasi masalah kesesatan yang berlaku dalam masyarakat. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya yang bagi Datuk dan juga sidang penonton di talian pada ketika ini, kita nak raikan pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Nama saya Rahman Ali Baru. Ya, silakan tuan. Ya, saya ingin bertanya dengan tuan yang dirahmati Allah. Ketika bunda meninggal, kita membuktikan oleh Datuk selesai dunia saya pegang betul-betul kalian dan saya tahu serah turut dan di atas itu dan harap semua dapat di berkawan tapi teman oleh namanya salawat bersuri. Tolong kita tahu kan, tolong mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu soalannya. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita Syed Osman Ali dari Johor Bahru yang bertanya walaupun dalam keadaan sedikit ada masalah teknikal. Dan soalannya Ustaz, bagi Datuk, disedekahkan ataupun dibuat, ada satu perkara dibuat iaitu diselawatkan kepada ibunya dengan cara digumpalkan tanah ketika mana dikebumikan ibunya itu dengan harapan supaya diringankan ataupun dilepaskan daripada azab siksaan kubur. Jadi seorang anak melakukan sesuatu amalan kepada ibunya dengan cara menggumpal tanah dan juga kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan untuk diberikan pelepasan daripada azab kubur kepada ibunya. Mungkin sedikit penjelasan, adakah perkara ini diperbolehkan? Baik, azab kubur dan perkara-perkara yang bersifat ghaibi ini perlu kepada dalil qat'i, perlu kepada satu hukum yang warid daripada amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan sebagai contohnya orang yang kena azab kubur ni, fakana yamshi bin namimah wa kana yastanji la yastabri min al-baul. Dalam penjelasan Nabi dalam hadis sahih yang lain mengatakan bahawa beliau tidak menjaga kencingnya, basuh kencing dengan betul sebagai contoh, ataupun mengumpat, mengadu domba. Maka perkara yang bersifat alam ghaib ini, antaranya siksa kubur sebagainya, ia memerlukan satu dalil yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengada-ngadakan perkara semikian ini yang disebut sebagai bid'ah, dan dia boleh menjerumuskan seseorang kepada tersesat
untuk buat satu perkara yang tidak ada asasnya dalam Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi satu mungkin memerlukan kepada penjelasan dan juga ilmu yang lebih lanjut, terutamanya kepada pemanggil kita Ustaz tadi, kerana saya pun kurang jelas dengan soalannya yang bagi Datuk. Mungkin perlu kepada penjelasan lebih lanjut. Dan berikutnya kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Ruby Abu Bakar Ruby, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perkara bid'ah dan ciri-cirinya menurut Islam, dan apakah yang dilakukan baginda Nabi SAW ketika mana dilemparkan dakwaan palsu terhadap baginda SAW? Mohon penjelasan daripada baginda Datuk. Baik, penjelasan daripada seorang ulama tafsir yang terkemuka, Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, ya, ketika menjelaskan tentang hadis ini, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, bahawa ia berkaitan dengan amalan-amalan zahir kita sebenarnya. Manakala amalan-amalan batin itu dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi dalam konteks perkara bid'ah yang berlaku, ciri-cirinya kalau kita lihat, apabila seorang mengadakan satu perkara yang Nabi tak pernah buat, bahkan pada zaman Nabi pun berlaku satu peristiwa, iaitulah kita baca dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawasanya pada zaman Nabi ni berlaku seorang sahabat menceritakan kepada Nabi SAW bahawa anak lelakinya pergi bekerja di rumah seorang lelaki yang kaya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Maka bila anak lakinya bekerja di rumah orang yang kaya itu, tiba-tiba mereka pun menjalin hubungan yang sulit di antara budak lelaki ini dengan isteri kepada majikan. Na'udzubillah, tuan-tuan, ya. Ini antara dosa yang paling besar sekali. Antuzani bihalilati jarika. Nabi SAW menyatakan dosa-dosa besar, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu, dia menciptakan kamu berzina dengan seorang perempuan yang lakinya punya hubungan baik dengan kamu, jiran, adik-beradik dan sebagainya. Maka dalam peristiwa itu apa yang berlaku? Dia mengadu kepada Rasulullah, anak lakinya berzina dengan isteri majikan. Lalu kerana nak menutup malu dan juga orang itu orang kaya, mereka telah mengubah keputusan yang Allah telah tetapkan bagi yang telah berkahwin maka direjam, maka yang belum berkahwin disebat 100 kali dan dibuang daerah sebagai contoh. Maka adalah penjelasan lebih lanjutnya. Maka dalam peristiwa itu mereka mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah pun mengubah keputusan ini. Keputusannya apa? Kami telah pun mengenakan bayaran kepada budak lelaki ini sebanyak 100 ekor kambing. Maka Nabi SAW telah menyatakan ini merupakan satu bid'ah, satu benda baru yang kamu adakan, yang Allah Taala menetapkan sebaliknya. Pulangkan kambing itu dan budak lelaki ini disebat 100 kali dan dibuang daerah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak tarik perhatian tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian tentang apa yang disebut tentang bid'ah ni tadi. Ciri-cirinya kadang-kadang ia bersifat waktu. Ya, ada ketentuan pula pada malam 27 Rejab nanti kita kena sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu baik, ada asasnya. Tapi menetapkan kena sembahyang pada malam 27 dan ada pahala begitu begini, itu adalah bid'ah. Itu tidak pernah disebut Nabi SAW, walaupun asas kepada sembahyang sunat itu sangat digalakkan. Tapi bila dikotkan, dikaitkan dengan waktu, itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang bid'ah itu bersifat jenis. Seorang datang musim raya korban. Oleh kerana dia terlalu kaya, saya tak mau sembelih unta, tak mau sembelih kambing, lembu, saya nak sembelih kuda. Masya-Allah. Contohnya, ini disuruh oleh para ulama sembelih kuda. Lalu saya nak korbankan kuda dan bagi orang makan. Hukum menyembelih kuda bukan an'am. An'am inilah binatang ternakan, binatang yang kamu bela dengan tujuan untuk hasil tentu, unta, kambing, lembu dan sebagainya. Maka sembelih kuda itu hukumnya harus. Bagi orang makan hukumnya ibadah, satu galakan yang besar, sunat dan sebagainya. Tapi meletakkan waktu jenis kuda ni tadi sebagai satu bahagian daripada korban, ialah tidak dibenarkan. Ia tidak termasuk dalam kebenaran oleh Nabi kita SAW, oleh Islam. Jadi ini di antara perkara yang namanya bid'ah, yang kadang-kadang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan jenis, berkaitan dengan zat benda itu sendiri dan sebagainya. Jadi hendaklah kita mengawasi diri kita daripada buat satu benda yang tidak pernah diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya berkata tu kita raikan lagi soalan, tapi sebelum tu kita nak redakan seketika perbincangan kita pada pagi ini, dan mungkin kita memberikan sedikit ruang kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan, kerana kita nak kembali selepas ini untuk diskusi yang selanjutnya untuk topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, para penonton masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa terus mengamalkan penjarakan fizikal dan juga terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dalam keadaan kita masih lagi diuji dengan wabak pandemik COVID-19. Terus pastikan diri kita, keluarga kita senantiasa berada dalam keadaan selamat dengan kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Dengan tanda pagar, kita mesti menang, insya-Allah. Dan kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah, dan kita bersama dengan tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Dan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan kemusykilan dan juga soalan untuk topik kita pada pagi ini, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah, terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan kita nak teruskan lagi yang bagi Datuk dengan kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Rahimah Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah yang layak untuk memperkatakan tentang bid'ah? Kerana percanggahan pendapat sering berlaku dalam media sosial menyebabkan perkara itu tidak selesai untuk diperbincangkan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Baik, kalau kita perhatikan dalam surah An-Nisa ayat ke-83, Allah SWT menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'ahum amrun minal khawfi awil amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Dalam ayat ini, apabila sampai satu berita kepada mereka, maka mereka akan menyebarluaskan benda itu, perkara yang bersifat keamanan ataupun ketakutan, mereka menyebarkannya. Bukankah lebih baik kalau perkara tersebut dirujuk kepada orang yang ahli, dirujuk kepada Rasulullah, kepada orang yang layak untuk menjelaskannya, supaya jangan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jadi pernah satu peristiwa pada zaman Imam Malik rahmatullah alaihi, imam ahli sunnah yang terkemuka ini, guru kepada Imam Syafi'i. Datang seorang bertanya kepada beliau di Madinah, berkata, wahai tuan guru, imam dari hijrah, imam bumi penghijrahan Nabi SAW, di manakah Nabi berihram untuk menaikkan ibadah haji ataupun umrah? Di mana Nabi berihram kalau datang daripada arah Madinah? Maka jawapan Imam Malik, dekat Zulhulaifah, iaitu Bir Ali, Bar Ali ini. Maka dia berkata, boleh tak saya berihram daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa jauh sangat daripada Masjid Nabawi itu menuju ke Zulhulaifah? Berapa jauh sangat ke Bir Ali? Tak jauh pun, berapa minit je kita naik bas, berapa kilometer sahaja. Tetapi beliau berkata satu soalan, boleh tak saya berihram dekat Masjid Nabawi ini, dekat makam Nabi SAW ini, kemudian pergi ke Mekah untuk menaikkan ibadah umrah ataupun haji? Maka jawapan daripada Imam Malik, tidak boleh. Kerana bila engkau buat begini, dengan baik katanya, wa ayu fitnatin fi hazi, innama hiya amyal aziduha. Wahai Imam Malik, apa pula masalahnya? Batu je berapa kilometer je daripada Zulhulaifah menuju ke Masjid Nabawi ini, saya dahulukan sikit, awalkan sikit. Lalu jawapan Imam Malik, dengar jawapan dia baik tuan-tuan ya. Beliau berkata, wa ayu fitnatin azam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Adakah kamu merasakan dengan tindakan kamu itu, kamu telah buat satu benda yang lebih baik daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Nampak tak? Jadi pokok pangkalnya, bila seorang orang yang melakukan perkara bid'ah, perkara yang menyesatkan dalam Islam ini, menganggap bahawa ada satu tambahan dalam perkara-perkara berkaitan dengan ibadah, dia merasakan bahawa apa yang dibuat itu lebih molek, lebih elok daripada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah teguran yang dikemukakan oleh Imam Malik. Jadi dalam konteks hari ini, kita kena rujuk kepada pihak berkuasa. Ya, negara kita Masya Allah ada mufti-mufti, ada jabatan agama, ada pihak tertentu, pihak universiti-universiti yang ada pun kita boleh rujuk kepada pakar-pakar dalam bab seperti ini. Maka kemudian barulah kita dapat satu idea yang jelas tentang masalah yang berlaku.
Jangan jadi seperti ayat Allah dalam ayat ke-83 surah An-Nisa ni, mana Allah tegur semua orang nak bercakap. Orang tak ada keahlian pun nak berkata-kata juga. Akhirnya orang yang tak ada ilmu, tak ada, orang tak waras berjalan pun akan berkata, saya punya pandangan begini pula, awak punya pandangan macam lah. Saya punya pandangan lain pula. Dan semua orang nak bagi pandangan pula. Jadi dalam konteks ini, kewajipan, kemestian yang ada dalam struktur organisasi masyarakat kita, hendaklah kita, society, mestilah kembali kepada orang yang berilmu ni tadi. Pihak berkuasa sebagai contohnya. InsyaAllah, tabarakallah. Dan atas kapasiti dan juga atas ilmu yang dimiliki, maka pihak-pihak yang berwajib perlu memainkan peranan juga yang bagi Datuk. Dan kepada kita masyarakat awam, perlu kita mengambil jalan dengan bertanya kepada ahlinya supaya kita mendapat penjelasan yang sewajarnya. Dan berikutnya yang bagi Datuk, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Muhammad Izzuddin yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bid'ah merupakan isu yang sudah menjadi perbincangan dalam kalangan orang awam sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah pula konsep bid'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Sebenarnya apa yang berlaku di sini, kata dalam satu kajian dibuat oleh Darul Ifta' Al-Misriyah, sebenarnya ada dua maslak. Dua maslak ni makna dua aliran dalam berfikir menangani isu bid'ah ini. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kata Imam Nawawi, pendapat dikemukakan daripada Ibn Zubair bin Salam bahawa bid'ah itu hukumnya ada 5 seperti yang telah kita bincangkan tadi kan. Wajibnya, sunatnya, harus, makruh, haram Dan kemudian dari sudut pandangan mazhab Hambali sebagai contohnya dikemukakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali bahawa segala bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah, semuanya sesat. Tapi bila kita teliti, menghayati lebih mendalam, kata Imam Ibn Rajab ni tadi, bahawa sebenarnya wa fil haqiqah fa innal maslakaini ittafaqa ala haqiqati mafhumil bid'ah al-madhmuma syar'an wa innamal ikhtilaf fi madkhal al-wusul ila hadzal mafhum al-muttafaq alaihi. Bahawa sebenarnya kedua-dua pandangan ni sebenarnya bertemu di muara yang sama, iaitu untuk mengelakkan mereka daripada terlibat dalam perkara-perkara kesesatan. Tapi dari sudut penjelasannya ada perbezaan. Walau bagaimanapun semuanya bersetuju untuk mengatakan bahawa ada benda yang memang digalakkan untuk buat, seperti mempelajari ilmu yang berkaitan nahwu, saraf, tajwid. Ia menjadi mungkin satu yang wajib, padahal ia tidak pernah diadakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya inilah dia pandangan yang cukup jelas dari sudut Ahlus Sunnah, bahawa segala benda yang mempunyai asas, ya, sebagai contohnya Imam Nawawi menjelaskan dalam Al-Azkar, ya, kitab Al-Azkar yang terkemuka ni, sampai mereka mengatakan ishtari Al-Azkar qabla dar, milikilah kitab Azkar sebelum ada rumah. Maknanya pentingnya kitab Azkar ini dengan doa-doa panduan dan sebagainya. Maka Imam Nawawi mengulas satu benda dengan cukup teliti dan berhemah. Apakah hukum bersalam lepas sembahyang? Nabi ada buat tak? Nabi tak ada buat, para sahabat tak ada buat. Tetapi dia mempunyai satu asas. Asasnya itu bersalaman itu menggugurkan dosa. Ini bukan musim Covid lah maksudnya. Jadi menjadi satu tradisi, kata Imam Nawawi, di Syria, di bumi Syam. Orang-orang di bumi Syam ini, di Syria, mereka akan bersalaman lepas subuh dengan lepas asar. Kita kat Malaysia lebih hebatlah, lepas setiap sembahyang kita bersalaman. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahawa kami kat bumi Syam ni sembahyang lepas subuh dengan lepas asar kami bersalaman. Itu Nabi tak pernah buat. Tetapi mengikut kaedah yang diletakkan oleh Izzuddin bin Salam ni tadi, bahawa bersalaman itu punya asas. Bersalaman menggugurkan dosa, merapatkan hubungan dan sebagainya. Maka tidaklah menjadi satu kesalahan. Dia satu bid'ah yang bersifat mubahah, bersifat harus, kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi pokok pangkalnya, tuan-tuan, kita definekan Ahlus Sunnah Jamaah ni tadi, para ulama 4 mazhab, ada perbezaan-perbezaan pandangan, tetapi asasnya tetap sama, iaitu dalam pengurusan bab bid'ah ini mereka cukup berhikmah nak mengelakkan umat ni tergelincir, terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah yang mereka lakukan. Kerana 2 syarat penerimaan amalan di sisi Allah tak banyak pun, ada 2 je. Ikhlasul amalillah wa tiba'u nabiyillah. 2 benda je. Syarat penerimaan amalan kita mesti ikhlas kerana Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat satu amalan ikhlas bukan main lagi, tapi tak ikut Nabi, tak guna. Kalau kita ikut Nabi tapi tak ikhlas, juga tidak berguna. Maka itulah asas kepada persetujuan mereka sebenarnya. Dan berikutnya yang bagi Datuk, pertanyaan berkenaan dengan sambutan hari lahir daripada Mazni Hasan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Menyambut hari kelahiran itu merupakan bid'ah kerana baginda Rasulullah SAW tidak pernah menyambutnya. Sebagai umat baginda, jika kita menyambut hari ulang tahun, adakah bid'ah ini haram atau bid'ah ini harus kerana baginda juga tidak melarang umatnya menyambut hari kelahiran? Adakah perkara yang ditegah dilakukan semasa mengadakan majlis sambutan hari lahir? Mohon pencerahan yang bagi Datuk. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu soalan yang perlu kepada pencerahan yang bagi Datuk tentang sambutan hari lahir pada hari ini. Baik, tadi saya dah huraikan pandangan oleh Izzuddin bin Abdul Salam, Sultan Ulama. Perkara yang berkaitan dengan bid'ah ni dia merujuk kepada ibadah kita sebenarnya. Ya, dan kalau kita perhatikan menyambut atau mengadakan apa-apa perayaan seperti ini, ada perkara-perkara yang di sebaliknya. Sebagai contohnya nak mengumpulkan adik-beradik, itu satu tuntutan. Menjaga silaturahim, membagi orang makan, itu pahalanya sangat besar kerana Nabi SAW telah bersabda, ya, afsus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Bagilah salam, sebarkan salam, bagi makan kat orang. Ya, kemudian bangun malam untuk bertahajud, jalin silaturahim, bangun malam untuk bertahajud ketika semua orang sedang tidur, kamu akan masuk syurga Tuhan kamu dengan penuh keselamatan, kesejahteraan. Jadi hadis sedemikian mempunyai asas untuk kita mengadakan program-program tertentu yang insya-Allah di sebaliknya ia merupakan satu benda yang tidak bercanggah dengan syariat dan mudah-mudahan dia dapat mengumpulkan pertautan, hubungan kekeluargaan dan sebagainya. InsyaAllah, tabarakallah. Dan kalau kita saksikan di Nusantara, khususnya di Malaysia yang tercinta kita ni, yang bagi Datuk, kita bila mana sambutan Maulidul Rasul ada dibuat syair-syair qasidah memuji Nabi SAW, diceritakan tentang sirah Nabi SAW, maka generasi yang mungkin tak pernah mendengar, maka mereka mendapat manfaat dan juga kelebihan. Dan inilah satu perkara yang baik yang perlu kita teruskan di masa-masa akan datang. Dan akan kita teruskan lagi perbincangan topik kita pada pagi ini. Kita akan berjeda seketika untuk pengajian hadis 45 Nawawi perkara bid'ah. Kita bersama selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Dr. Zahazad Muhammad. Kita berbicara topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala, iaitu perkara bid'ah. Dan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan. Hubungi kami menerusi talian bebas tu yang tertera di kaca TV anda, 1800 881677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita kongsikan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Datuk, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Kak Ju Zabidi, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis tahlil tidak dibuat ataupun tidak ada di zaman Nabi SAW, tetapi ia adalah majlis zikrullah. Adakah mereka yang menghadirinya ataupun yang melaksanakannya mendapat pahala? Mohon pencerahan, biar tahu, jangan keliru. Ini antara salah satu isu yang juga sering menjadi perbahasan yang bagi Datuk. Baik, saya quotekan rujukan daripada fatwa Jabatan Mufti dan Persekutuan untuk tuan-tuan rujuk bahawa jawapan di sini, amalan baca Yasin, tahlil, kenduri arwah seperti yang diamalkan dalam masyarakat Islam Malaysia merupakan salah satu daripada perkara khilafiyah. Berkenaan dengan isu ini, panel kajian syariah yang bersidang pada 23 hingga 25 Februari 2006 telah bersetuju memutuskan bahawa amalan baca Yasin, tahlil, kenduri arwah merupakan perkara khilafiyah yang tak perlu dibincangkan secara meluas kerana ia boleh mencetuskan perbalahan. Dan masyarakat mengesyorkan supaya JAKIM, Jabatan Agama Islam dan Jabatan Mufti memperbanyakkan agenda penerangan masyarakat tentang isu khilafiyah ni secara penulisan, terjemahan buku, khutbah, kurikulum, dan ini berlaku dalam khutbah Jumaat sebagai contoh yang kita dengar banyak kali. Isu ini dibentangkan. JAKIM dan kesemua agensi berkenaan hendaklah memberi teguran kepada individu supaya isu ini tidak dibesarkan. Baik, lagi lanjut dikatakan
Amalan tahlil merupakan gabungan antara bacaan Quran dan juga surah daripada Al-Quran. Zikir kepada Allah, merangkumi tasbih, tahmid, takbir dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beri makan kepada orang ramai. Semua perkara itu merupakan amalan syariatkan dalam Islam. Jadi seperti yang telah kita lihat kaedah yang diletakkan oleh Imam Izzuddin bin Salam tadi, bahawa kalau ia mempunyai asas dalam Islam, maka ada keluasan di situ kebenaran untuk melakukannya. Ya, begitu juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal merupakan satu yang digalakkan. Kerana dalam Al-Quran Allah Taala menyatakan surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah tiada Tuhan yang benar yang layak disembah melainkan Allah, dan istighfar untuk kamu terhadap dosa-dosa kamu dan orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Maka ia merupakan satu asas yang dibenarkan dalam syarak. Jadi di sini kita lihat bahawa uruf dan adat setempat telah diamalkan masyarakat sekian lama. Maka kami menerima pengamalan tersebut. Ini penjelasan daripada Jabatan Mufti Persekutuan, ya. Maka sebagaimana amalan tersebut tidak mengandungi perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Selagi tidak ada pertentangan, maka ia dibenarkan. Dan ada satu kaedah yang letak dalam syarak, la inkara fima ikhtulifa fihi wa innamal inkar fima tufiqa alaihi. Tak boleh kita nak menegur ataupun menghalang satu benda yang memang ada khilaf padanya. Yang kita wajib jalankan amar ma'ruf nahi munkar pada benda yang disepakati oleh para ulama tentang asas perkara tersebut. Jadi ini kaedahnya. Dengar lagi, Di samping itu, amalan beri sumbangan kepada penganjur tahlil asalnya adalah diharuskan. Diharuskan. Walau bagaimanapun terdapat amalan yang menetapkan sumbangan tertentu untuk nama-nama arwah, ia satu benda yang perlu diberi penjelasan. Kerana penetapan jumlah tersebut untuk nama-nama arwah akan menyebabkan seolah-olahnya berlaku akad jual beli kat sini. Ini yang tak digalakkan. Selain daripada itu, asasnya ada. Maka mudah-mudahan yang hadir itu mendapat pahala kerana membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berselawat dan sebagainya. Nabi, insya-Allah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya bagi Datuk dan juga para penonton di talian, pada ketika ini kita raikan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Iyat, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah, terima kasih Da'i dan Ustaz, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Silakan soalannya. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kita dapatkan jawapan, kadang kita lihat masing-masing mengeluarkan hujah yang bernas, Ustaz. Macam kita masing-masing mengeluarkan hujah dan dalil yang bernas. Jadi bagaimana kita sebagai seorang awam ini nak cari kebenaran dalam mendapatkan jawapan tu? Dan lagi satu lagi soalan Kak Iyat. Ustaz, kalau ada masa, boleh tak Ustaz uraikan sikit tentang kekilafan sekarang banyak berlaku pertelingkahan tentang zikir selepas solat. Nah, itu saja soalan Kak Iyat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyat atas soalan yang cukup menarik. Dua soalan. Persilakan Datuk. Baik, setiap orang mempunyai hujah. Tapi dia mesti ada satu je, al-haqqu la yata'addad. Bahawa kebenaran itu tidak berbilang-bilang. Maknanya kebenaran ada satu sahaja. Maka dalam persisian yang berlaku, ia merupakan satu benda, selagi ia merupakan benda cabang yang bukan asas, ya, maka ia adalah dibenarkan dalam syarak. Kita akan lihat perbezaan pandangan yang berlaku daripada zaman para sahabat lagi. Ya, sebagai contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau bersama dengan rombongan haji bawah pimpinan Uthman bin Affan pada masa itu, yang mana Nabi SAW biasanya menjamakkan sembahyang di mana, di Arafah, di Mina. Nabi akan menjamakkan sembahyang, tetapi tidak kepada Sayyidina Uthman yang menjadi pimpinan umat pada masa itu, Khalifah Amirul Mukminin. Sayyidina Uthman tidak menjamakkan sembahyang. Maka Abdullah bin Mas'ud menegur. Abdullah bin Mas'ud punya hujah, tetapi akhirnya Abdullah bin Mas'ud sembahyang bersama dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu secara mukim ataupun secara maknanya bukan secara musafir, bukan dengan sembahyang jamak ni tadi. Bila ditanya kepada beliau, mengapa tak tegur Amirul Mukminin Sayyidina Uthman? Dia kata perbezaan pandangan itu akan menyebabkan perbalahan, perpecahan. Ia tidak baik untuk umat. Adalah penjelasan para ulama kat situ, bukan Sayyidina Uthman tidak tahu, ya. Ada yang mengatakan Sayyidina Uthman berkahwin di situ, maka beliau tidak lagi jadi musafir macam Rasulullah SAW. Ada penjelasan para ulama. Jadi balik kepada pokok bincangan, kalau kita melihat balahan itu berlaku, ia dalam perkara usul ke? Tak, ia perkara cabang sebenarnya. Jadi cabang akhirnya dia adalah perkara yang komplement, bukan perkara yang asas dalam Islam. Maka akhirnya kita lihat yang mana satu kita nak beramal. Ya, sebagai seorang yang akan ditanggungjawabkan di akhirat besok, nanti kalau jumpa dengan Allah ke akhirat, laisa bainaka wa bainahu turjuman, Allah tak tanya apa pendapat hujah fulan bin fulan, apa yang ditulis oleh fulan bin fulan. Tak.
engkau beramal macam mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Senang saja, buat satu benda itu, buat dengan amal salih dengan niat kerana Allah Taala. Aku tahu ini adalah asas, hati aku tenang untuk melakukannya, aku rasa gembira, alhamdulillah, ini ustaz yang mengajar aku meyakini agamanya, meyakini akhlaknya, sudah jalan, tawakal ala Allah. Maka tidak ada masa lagi untuk balah dengan orang lain, untuk bertikar pandangan dengan orang lain, bertikar lidah dan sebagainya. Ia akan membuang banyak masa kita dan menyebabkan robohnya ataupun cedera parahnya di sudut pandang, dari sudut hati masing-masing. Maka biarkan dia berlalu begitu saja. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan pemanggil kita sebelah tadi, Kak Ayat bertanya. Dan berikutnya yang bagi Datuk dan juga para penonton, soalan yang berikutnya Sahziatul Sidik di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benarkah amalan majlis potong jambul dan baby shower, tu amalan ni merupakan kepercayaan bid'ah? Ini kerana kebanyakan pada masa kini amalan itu sering berlaku. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru, insya-Allah, tabarakallah. Dulu panggil lenggang perut dulu. Bagi Datuk. Sekarang ni mungkin tak jumpa lagi benda tu, diuli buah kelapa atas perut si ibu yang mengandung tu, insya-Allah, tabarakallah. Sedikit pencerahan. Dalam perkara ini Nabi kita sedang mengajar kita, kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi tuzba anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Bahawa setiap anak itu tebusan kelahirannya sebagai tanda syukur kepada Allah adalah disembelih untuknya seekor akikah, seekor binatang ataupun 2 ekor kambing bagi lelaki contohnya, sunat pada hari ke-7, dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini yang dianjurkan dalam Islam, ditujukan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, cucu-cucu Nabi, anak-anak para sahabat. Demikian Nabi lakukan. Begitu juga dalam hadis lain menunjukkan Nabi mentahnik, iaitu makan satu benda yang manis dalam lidah baginda yang mulia itu dikeluarkan dan diberi kepada anak kecil dengan harapan tabaruk, min babit tabaruk, mudah-mudahan keberkatan itu mengalir dalam kehidupan bayi itu. Jadi selain daripada itu, perkara-perkara yang dilakukan, kalau ia menjurus kepada pembuangan masa, dia menjurus kepada pembuangan wang ringgit, dia satu benda yang tidak digalakkan. Bahawa dia tidak ada dalam Islam. Kita ni sebenarnya yang disuruh ialah bercukur. Cukur habis semua ditimbang rambut tersebut untuk dinilai pada perak, nilai perak ataupun emas. Yang mengikut kepada kemampuan lah, dengan perak itu yang disebut Nabi SAW. Jadi kalau nak bagi emas pun tak ada masalah. Jadi dengan konteks itu, ini adalah amalan Nabi kita SAW. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita, digunting sikit seorang gunting. Ini sebenarnya yang tepat dilakukan, dicukur rambut bayi itu. Dan terbukti dari sudut saintifik pada ini kebaikan-kebaikan dengan melakukan demikian. Dan kemudian masukkan satu manisan dalam mulut, menyebabkan aktivatnya segala sel dalam badan anak ini. Mengikut kajian sains yang ada pada ini, masukkan gula kan, sesuatu yang manis. Selain daripada itu, yang dilakukan oleh masyarakat, uruf ini dia nampak macam tidak ada asasnya dalam Islam. Lebih baiklah ditinggalkan, lebih baik jangan diamalkan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya berkenaan dengan perkara bid'ah yang perlu kepada penyelarasan yang ataupun disebut sebagai penjernihan, kerana perlu dibezakan antara benda yang disebut sebagai bid'ah yang sesat dan juga perkara khilafiyah yang ada hujah dan juga mungkin mendatangkan satu perkara yang boleh kita amalkan dengan dalil-dalil yang tertentu. Dan kita nak raikan lagi yang bagi Datuk dengan soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya keliru dengan hukum memberi sumbangan kepada majlis tahlil seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, terutamanya pada bulan Ramadan selepas solat tarawih. Adakah ianya satu perkara yang disebut sebagai bid'ah? Terima kasih atas pencerahan. Tadi yang bagi Datuk ada kongsikan, mungkin ada beberapa penambahan sedikit tentang amalan ini. Memberi sumbangan pahalanya sangat besar. Kerana dalam hadis mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang binakan untuk Allah masjid walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu kasran fil jannah, Allah bina baitan fil jannah, maka Allah akan bina untuknya rumah dalam syurga. Maka sumbangan yang kita berikan daripada bulan Ramadan itu, nombor satu sekali adalah untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. It'amu sha'im, beri makan kepada orang yang berbuka. Man fattara sha'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un. Sabda Nabi dalam hadis sahih, siapa yang bagi makan orang yang berpuasa itu, baginya pahala orang puasa tak kurang pun sedikit untuk dirinya sendiri. Jadi masing-masing dapat bahagiannya tanpa pengurangan kepada pihak yang lain.
Jadi ini satu benda yang mulia. Dan kemudian dengan sumbangan tersebut juga membantu bagi aktiviti kuliah diadakan, membantu anak-anak yatim, banyak masjid yang sudah menyediakan food bank dan sebagainya. Dan kemudian sumbangan tersebut juga berguna untuk pembaik pulihan masjid, peningkatan masjid. Itu satu pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Tapi kalau meletakkan nilai-nilai tertentu, syarat-syarat tertentu, maka ini yang telah dijelaskan dari Jabatan Mufti Wilayah tadi. Kita bimbang ini tidak mempunyai alasan yang kukuh dan tak digalakkan untuk kita melakukannya. Masya-Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi akan kita kongsikan para penonton. Kita akan tamat di TV3 siaran kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, perkara bid'ah. Dan masih lagi setia bersama dengan kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, ahli panel ataupun tetamu undangan kita, untuk kita teruskan lagi. Yang bagi Datuk, sebelum itu kita nak mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan kemusykilan dan juga soalan berkaitan topik kita pada pagi ini. Jangan malu, jangan segan malu bertanya sesat jalan. Hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, para penonton, 1-800-88-1677, atau paling mudah hantarkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Hantarkan melalui poster yang telah pun kita keluarkan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan apabila kita menyebut tentang perkara bid'ah yang bagi Datuk, mungkin dari sudut hukum pula kita memerlukan sedikit pencerahan dan juga contoh berkaitan dengan bid'ah yang ada, sepertinya yang disebut hukum yang haram, harus, kemudiannya makruh dan sebagainya, yang mungkin perlu kepada perincian yang lebih supaya kita lebih jelas dan juga lebih jernih yang bagi Datuk. Ada Yanas tadi, Kak Iyad ada tanya soalan terlupa saya nak jelaskan tadi. Soalan kedua berkaitan dengan hukum wirid beramai-ramai lepas sembahyang kan. Jadi alhamdulillah dengan kesempatan ni saya buka dalam portal Jabatan Mufti Pulau Pinang. Terima kasih kepada Jabatan Mufti Pulau Pinang kerana mengeluarkan buku kecil yang sangat berharga ni. Bagi tuan-tuan yang berpeluang untuk lihat ni, saya bacakan untuk tuan-tuan ni, bahawa lepas sembahyang kita digalakkan berdoa kerana banyak bukti. Nabi SAW menyatakan sebagai contoh doa lepas sembahyang tu ba'dal maktubah, antara waktu yang paling penting untuk kita berdoa kerana ia berlaku kemustajaban di situ samping antara azan dan iqamah sebelum subuh dan sebagainya Jadi yang jadi soalannya sekarang, baca dengan kuat ataupun perlahan. Ini ada satu bab yang menarik. Kita dah sebutkan tadi bahawa galakan untuk berdoa lepas sembahyang, berwirid, berzikir itu memang warid dalam banyak hadis. Nabi SAW bila habis sembahyang, sabbaha salasan wa salasina, Nabi bertasbih 33 kali, bertahmid 33, alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Begitu disebut dalam hadis yang banyak Kemudian apa hukum berdoa secara ataupun berzikir secara nyaring? Ini dia penjelasan yang saya kemukakan sini pada tulisan, catatan ataupun buku yang terbitkan Jabatan Mufti Pulau Pinang Bahawa dengar di sini, israr dalam bacaan, iaitu israr ni membaca dengan perlahan selepas sembahyang, iaitu untuk didengari oleh diri sendiri dan juga jahar, baca dengan kuat. Bagaimanakah hukumnya? Rumusan yang dikemukakan kat sini dia panjanglah. Bagi mereka yang sembahyang seorang diri dan juga sebagai makmum, lebih baik dibaca dengan perlahan untuk sekadar didengar oleh dirinya sahaja. Ini untuk kita sembahyang bersendirian atau sembahyang sebagai makmum. Yang kedua, manakala bagi salat berjemaah, sunat bagi imam baca zikir dan doa dengan suara yang dapat didengari oleh jemaahnya. Jika ia bertujuan untuk mengajar mereka,
ataupun untuk bersama-sama mengaminkan doa yang dibacakan, tapi jangan sampai mengganggu para jemaah lain yang sedang salat atau melakukan ibadah. Jadi ini satu asas yang penting untuk kita faham. Kerana ada banyak hadis yang menunjukkan bagaimana cara Nabi kita menegur para sahabat. Contohnya, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh. Nabi SAW telah menegur para sahabat kalau berdoa ni doa dengan ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal. Disuruh untuk berdoa dengan jangan terlalu kuat sangat, jangan terlalu perlahan sangat. Sekadar untuk kita dengar. Jadi Nabi telah menyatakan pada para sahabat yang berdoa kuat-kuat ataupun berzikir kuat-kuat, Nabi kata, kamu bukannya memanggil seorang yang tidak mendengar, Allah berada bersama dengan kamu. Maka doalah sebutlah dengan suara yang tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Jadi apa yang berlaku lepas sembahyang kita berwirid, tak ada masalah. Ya, dia mempunyai asas yang dibenarkan dalam syarak. Berdoa beramai-ramai tak ada masalah. Ya, dan itu juga amalan sebahagian daripada para ansar, sahabat ansar. Maka cuma yang diingatkan kepada kita, jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah. Seorang tokoh Islam yang terkemuka menulis tentang satu buku bertajuk tentang apakah hukum kita buka mikrofon kuat-kuat contohnya, sampai mengganggu orang satu kampung. Mungkin ada orang perempuan yang tak boleh semayang, ada anak kecil. Ya, lebih baiklah kita mengelakkan suasana yang berlaku, kerana nanti akan mengakibatkan setakat macam dalam Islam diajar kita untuk 2 kali azan. Abdullah bin Ummi Maktum azan sekali, Bilal azan sekali untuk menandakan subuh lagi 1 jam. Itu sudah memadai sebenarnya. Jadi kita pergi pada soalan berikutnya. Berkenaan dengan pembahagian dan juga penjelasan contoh-contoh bid'ah yang haram, yang makruh, yang harus dan sebagainya. Ya, dalam kitab Qawaidul Anam, Qawaidul Ahkam, disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam tadi, penjelasan para ulama tentang bid'ah ni, jenis-jenisnya. Bid'ah satu perkara, hukumnya apa? Ya, hukumnya ternyata tak terkeluar daripada bid'ah yang bersifat wajib. Ada bid'ah yang bersifat muharram yang diharamkan, ada bid'ah bersifat mandub iaitu digalakkan, ada bid'ah yang bersifat makruh yang tidak digalakkan, yang makruh, dan bid'ah yang bersifat mubah iaitu benda yang diharuskan. Contoh apa yang dipanggil sebagai wajib ini, contohnya istighal bi ilmin nahwi alladhi yufham bihi kalamullahi azza wa jal wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu nahwu. Ia merupakan satu benda yang wajib. Dengannya kita dapat faham Quran, dapat tafsir Quran, dapat faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika wajibun li annahu la budda minhu li hifzi syariah wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka ia penting untuk penjagaan syariat. Menjaga syariat Islam ni perlu kepada ilmu. Maka ilmu ini diwujudkan untuk menjaga syariat Islam. Yang kedua, bid'ah muharramah, ya, bid'ah yang menyesatkan, iaitu contohnya golongan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah dan sebagainya yang bawa kepada perkara-perkara yang haram, yang menyebut tentang adanya sembahan lain, menyebut adanya nabi lain dan sebarang perkara yang bercanggah dengan Islam, Qadiani dan sebagainya. Ia merupakan satu bid'ah yang ditambah molek kepada Islam dengan alasan ada lagi nabi selepas itu untuk membawa watika dari langit dan sebagainya. Kemudian bid'ah mandubah, bid'ah yang digalakkan. Apa bid'ah yang digalakkan ni? Contohnya ihdathul madaris, membuat sekolah-sekolah. Ya, tahniah kepada tuan-tuan yang mendirikan sekolah tahfiz dan sebagainya. Ya, kerana ia satu penyambungan kepada perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Binaul qanatir, membina contohnya qantara, apa dipanggil sebagai dam, apa dipanggil ni, saliran. Kemudian minha salatu tarawih jama'atan fil masjid wa bi imamin wahid, semayang sunat tarawih seperti yang telah dijelaskan tadi, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Semayang tarawih diimamkan oleh seorang. Zaman Nabi dahulu tidak berlaku demikian. Kemudian bid'ah makruhah, bid'ah yang tak digalakkan kita buat. Contohnya terlalu cantikkan masjid, min zakhrafatil masajid. Ada juga alasan pada zaman Bani Umayyah dahulu, Hisham bin Abdul Malik membina Masjid Baitul Maqdis itu begitu indah untuk menandingi gereja yang terdapat di Baitul Maqdis, supaya orang datang ke situ dan tahulah umat Islam kuat. Adalah sebab-sebab yang tertentu. Tapi selain daripada itu, kalau membuat sebenarnya yang diperlukan imaratul masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Mengajak orang pergi masjid, pengisiannya, menjaga orang-orang susahnya, memberi pendidikan kepada anak-anak yatim, itu lebih utama daripada terlalu mengindahkan masjid tapi ia kosong dari dalam.
Kemudian juga yang dikatakan makruh oleh para ulama iaitu terlalu mencantik molekkan Al-Quran, sampai ke peringkat yang melampau-lampau. Pada setengah orang pada ini nak kena letak dengan apa nama perhiasan yang kecil-kecil manik-manik itu, Swarovski. Swarovski apa benda. Jadi satu bahagian yang makruh sebenarnya. Lagi mahal itu. Yang diperlukan untuk kita beramal dengan isi kandungnya, bukan mencantikkannya semata-mata. Kemudian bid'ah mubahah. Ada bid'ah yang diharuskan. Mislul musafaha ba'da salawat, iaitu hukum kita bersalaman selepas sembahyang walaupun Nabi tidak melakukannya kerana ia ada asas. Maka ia satu benda yang mubah seperti yang telah saya jelaskan tadi, kata Imam Nawawi. Demikian juga wa minha tawassu' fil ladhidh min al-ma'akil wal masharib wal malabis, bahawa kita dibenarkan untuk pakai yang cantik-cantik, makan yang enak-enak bila ada kemampuan sekali-sekala, walaupun Nabi tidak mengamalkannya, tapi ia satu benda yang asas yang dibenarkan. Jadi inilah di antara bentuk-bentuk bid'ah yang telah kita jelaskan 5 perkara yang tadi. Wajibnya, yang diharamkan, yang disunatkan, yang dibenarkan, yang dimakruhkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Mengadakan, mencipta, merintis atau melakukan perkara baru yang belum ada sebelumnya, itulah takrifan yang disebutkan berkenaan dengan bid'ah. Adakah ia boleh ataupun tidak dibolehkan telah pun dijelaskan oleh Yang Bagai Datuk. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk pengajian hadis 40 Imam Nawawi perkara bid'ah. Kita berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, tak kira walau di mana jua ada semua berada, mudah-mudahan senantiasa terus berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara topik pengajian hadis 40 Imam Nawawi perkara bid'ah. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazal Muhammad. Kita nak teruskan lagi Yang Bagai Datuk untuk minit-minit akhir program kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita, Mak Etun, yang bertanya, apakah hukum tawassul, iaitu perbuatan menggunakan perantaraan dalam berdoa? Perantaraan bermaksud menggunakan orang tengah atau sesuatu hal untuk membolehkan sesuatu hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Macam kabel je tu lah tu. Kalau kita perhatikan, Allah Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang maksud bahawa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Taala dan carilah kamu satu wasilah, berjihad dari jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beroleh kemenangan. Maksud wasilah ini maksudkan sini wabtagu ilaihi wasilah ni, kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari dan tafsirnya, bahawa maksud ke sini al-qurbah. Qurbah ni merujuk kepada amal soleh. Ya, seperti yang kita semua sedia maklum bahawa Imam Nawawi contohnya meletakkan buku bertajuk Riyadhus Salihin, amalan-amalan orang soleh untuk kita lakukan yang dengannya kita dapat keridhaan Allah. Dan bagaimana indahnya Islam ni telah pun digaris pandukan kepada kita amalan-amalan, contohnya dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi, apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita dapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Maknanya wabtagu ilaihil qurbah. Bila difahami oleh sebahagian orang, tawassul ini berarti mengharapkan bantuan daripada pihak tengah. Wasilah ni maknanya jambatan. Ya, kalau kita nak menyeberang ke seberang sana sebagai contohnya, nak mudah faham, maka kita melalui jambatan. Apakah jambatan itu kukuh soalannya? Kalau kita mengharapkan daripada seseorang yang kita sangkakan padanya ada kebaikan, mengapa kita sendiri tidak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kerana dahulu ketika tak layak pun disamakan. Contoh ni saya bagi untuk tuan-tuan faham.
Bila ditanya kepada golongan musyrikin, maka mereka mengatakan bahawa wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah patung berhala ni kerana kami banyak melakukan dosa kepada Allah, patung berhala tak melakukan dosa. Ni baju yang kami pakai ni, padanya kami melakukan maksiat, kami malu nak jumpa dengan Allah. Maka itu pandangan orang-orang jahiliah dahulu terhadap meminta bantuan kepada patung-patung berhala. Saya tak masukkan tuan-tuan berdoa minta tolong kepada orang-orang saleh ni, tidak, bukan begitu. Tapi selagi mungkin kita mampu berdoa kepada Allah, mengapa kita tidak berdoa sendiri? Bangun di kejauhan malam sebagai contohnya, waktu tahajud, waktu mustajab doa. Dalam hadis mengatakan, Innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia untuk mendengar permintaan kamu nak dimakbulkan, hajat kamu ditunaikan, istighfar kamu diampunkan. Jadi inilah di antara keperluan kita dalam hidup, supaya kita berdoa direct kepada Allah SWT. Adapun kita mengambil tawasul dengan orang-orang saleh, kita mengharapkan jambatan itu dapat menyampaikan kita kepada Allah. InsyaAllah bagi orang saleh boleh buat demikian. Boleh buat demikian untuk kita, boleh mendoakan untuk kita. Tapi alangkah baik kalau kita sendiri berdoa. Apa yang menghalang kita untuk berdoa direct kepada Allah SWT, dan kita disuruh untuk istighfar, minta ampun, minta taubat dan sebagainya. Ini satu. Jadi tawasul dengan manusia yang saleh itu harus hukumnya. Minta doa daripada beliau. Tapi jangan sampai menyusahkanlah. Nanti orang saleh nak pergi buat ibadah haji, ibadah umrah, kita duk bebankan dia dengan doa banyak berlapis-lapis dengan mesej dan sebagainya. Dia pun nak berdoa untuk diri juga. Jadi pada-pada. Ada juga tawasul ni, maksud tawasul dengan amal soleh. Kita tahu dalam hadis sahih ada 3 orang tersekat dalam gua. Yang pertama ni punya ayah ibu yang dijaga bersungguh-sungguh. Yang kedua punya sepupu yang cantik jelita, dia pernah nak berzina dengannya maka tak jadi, teringat Allah. Yang ketiga punya ramai pekerja, seorang tak ambil habuannya lalu diberi pada hari. Ada cerita tawasul yang kita semua sedia maklum. Bahawa ada juga tawasul yang bersifat amal kita sendiri. Bertawasul dengan amal kita sendiri untuk dapat kedudukan di sisi Allah. Jadi ini yang lebih patut. Kalau kita melakukan maksiat, kita bertaubat kepada Allah. Jadi sebab itu Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Laras ayat ni kalau kita faham, ya Allah, hai tuan-tuan, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, beza kalau kita nak jumpa orang tertentu, kita perlu appointment. Kadang-kadang seorang tu ada ramai setiausahanya untuk kita dapat bertemu dengan individu berkenaan. Tapi dengan Allah tidak, tuan-tuan. Allah yang tunggu kita, tuan-tuan. Allah menunggu kita setiap malam. Mana kau tak datang? Apa kau tak datang berdoa pada aku? Jadi inilah dia satu kewajipan dalam hidup untuk kita berdoa kepada Allah, minta kepadanya. Adapun orang-orang saleh keliling kita, kita boleh minta tolong mereka untuk mendoakan agar dipenuhi hajat kita, tapi kita kena bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut sebenarnya. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan bagi Datuk, ada satu situasi di mana ada yang berpandangan bahawa tidak perlu mengikut kepada mazhab yang 4 kerana ini tidak ada ataupun tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tenggelam dengan pemahamannya sendiri. Bagaimana nasihat untuk golongan seperti ini, tak nak ikut mazhab? Antara gambaran ilustrasi yang sangat menarik dikemukakan oleh seorang tokoh Islam terkemuka, Allahyarham, Profesor Dr. Hamka. Beliau menulis dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat-ayat sedemikian, wa may yushaqiqillaha wa rasulahu ba'da ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lima tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang mencari jalan selain daripada jalan Allah dan jalan orang beriman, maka Allah akan menyebabkan dia susah dalam hidupnya. Bahawa Syekh Abu Yahya Hamka berkata, sebenarnya mazhab yang ada dalam Islam ni, tuan-tuan, dia ibarat pipe yang membawa kepada kita air daripada dam, daripada empangan yang besar itu. Kita tak mampu nak pergi cedok dan angkat sendiri. Kerana kita tidak punya kudrat. Kerana kita tak punya ilmu alat yang cukup. Seseorang daripada kita mendakwa belajar bahasa Arab sebagai peringkat PhD sekalipun. Tapi dia faham tak apa yang terdapat dalam Quran dengan sebenar-benarnya? Dia faham tak apa yang dimaksudkan Nabi SAW? Bahasa Arab ini mengandungi berbagai komponen dalamnya. Ilmu alat dalamnya. Bukan mudah-mudah untuk kita tafsirkan, kita fahamkan ikut diri kita. Maka kita memerlukan pandangan-pandangan ulama-ulama Islam yang telah berkhidmat ini sebiji. Sama seperti tafsiran yang dikemukakan oleh Hamka ni tadi, bahawa ulama-ulama Islam ni ibarat pipe yang membawa kepada kita air yang sudah pun difilter. Pada hari ini seorang boleh berbangga mengatakan, saya mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke Afrika, ke utara Afrika sebagai contohnya Maghribi, ke Algeria, Tunisia, kita akan bertemu dengan ulama-ulama mazhab Maliki yang hebat-hebat.
Kalau kita pergi ke India, ya Allah, ramainya ulama mazhab Hanafi di Turki dan sebagainya. Ya, kalau kita pergi ke Saudi, kita lihat mereka mazhab Hanbali sebenarnya. Jadi semua orang ini berbangga mengikut mazhab salaf. 4 mazhab ni mazhab salaf, tuan-tuan. Tuan guru kami almarhum Dr. Nur Ali Salman Al-Qudha, seorang mufti kerajaan Jordan, telah meninggal dunia lebih 10 tahun lalu. Tuan guru yang mulia ni, seorang ulama mazhab Syafi'i, berkata, semua orang berbangga mengatakan ana Hanafi, ana Maliki, ana Syafi'i, ana Hanbali. Kerana inilah dia salafus salih sebenarnya. Kerana sesuatu pandangan itu bersumber kepada para sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Dan saya telah menjelaskan tadi bahawa semua ulama datang berkhidmat untuk ilmu-ilmu yang telah pun disusun itu, dan datangkan kepada kita bersih. Daripada kita nak pergi mencedok sendiri, menapis sendiri, membuat sendiri, memang kita tidak akan mampu, tuan-tuan. Kerana keterbatasan ilmu yang kita miliki pada hari ini. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu panduan dan juga jelas kepada kita berkenaan dengan betapa pentingnya kita mengikut kepada mazhab. Kalau di Malaysia, kita berpegang kepada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan berikutnya bagi Datuk dan juga sedang penonton, kita raikan sahabat kita yang bertanya soalan di Facebook, Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Datuk, apakah kesan melakukan perkara bid'ah, yakni bid'ah yang tidak diperbolehkan, dan cara untuk menghindarinya? Terima kasih. Baik, ya, apa yang kita faham daripada soalan ini, bid'ah dhalalah. Bid'ah ni yang telah disebut bid'ah muharramah. Bid'ah bahawa seorang itu melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ya, sebagai contohnya, seorang itu mengahwini perempuan dengan kakaknya, mengahwini seorang perempuan itu dengan makciknya. Tak boleh. Al-jam'u bainal ukhtaini, tak boleh kahwin dua orang perempuan satu masa. Jadi dalam konteks ini, perkara-perkara sebenarnya kalau dia melakukannya, hendaklah dia meninggalkan perkara tersebut serta-merta dan bertaubat kepada Allah SWT. Dan mestilah dia berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya supaya terhindar pada masa hadapan terlibat lagi dengan golongan seperti ini. Ya, contohnya orang yang terlibat dengan Qadianiyah. Ya, banyak perkaranya sama dengan Islam, tapi asasnya salah kerana meletakkan Ahmad Qadiani itu seorang Rasulullah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara tersebut telah pun dibatalkan dalam firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Ya, bahawa Nabi Muhammad SAW ya, merupakan Rasulullah wa khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir. Jadi seandainya seseorang itu terjebak dalam perkara-perkara semikian, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bersegera meninggalkan perkara tersebut. Kahwin mut'ah sebagai contohnya, yang merupakan satu yang diharamkan dalam Islam. Yang merupakan beza mut'ah dengan zina, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka ada puak yang terlibat dengan golongan Syiah ini yang kemudian melakukan mut'ah. Kadang-kadang berkahwin sampai berpuluh kali pun ada. Allahu Akbar. Mereka kena bertaubat kepada Allah SWT. Kalau ada hukum Islam, maka dia direjam. Kalau dia dah berkahwin, maka hendaklah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kemudian hendaklah menuntut ilmu dan mendekati orang-orang beriman supaya selamat pada masa hadapan daripada terlibat dalam perkara semikian lagi. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan subhanallah, sedar tak sedar yang bagi Datuk dan juga sedang penonton, kita telah pun berada di penghujung rancangan sebagai satu pelan tindakan untuk diskusi ataupun perbincangan topik kita pada pagi ini dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi. Perkara bid'ah adalah satu perkara, satu hal yang dirintis ataupun satu hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tetapi ianya mungkin terkadang terbahagi kepada bid'ah yang diharamkan, dan ianya juga mungkin ada satu perkara khilafiyah yang diperbolehkan berdasarkan dalil dan juga sandaran yang telah pun disebutkan oleh Yang Bahagia Datuk. Dan sebagai rumusan kesimpulan topik kita pada pagi ini, saya serahkan kepada Yang Bahagia Datuk. Islam mempunyai pengalaman 1400 tahun merawat masalah manusia. Dan kedatangan Islam dengan Nabi SAW, dengan Al-Quran, telah melahirkan begitu ramai para ilmuwan dan jutaan, kalau tak mubalaghah lah ya, kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama Islam untuk berkhidmat kepada Islam ini. Tanyalah apa sahaja benda pun ada jawapannya. Kerana dia mempunyai satu dasar yang sangat konkret, ya, dengan perbahasan-bahasan yang dikemukakan. Maka tuan-tuan, jadi tanggungjawab setiap kita untuk merujuk kepada orang yang berilmu. Seandainya kita tidak tahu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. 2 kali Allah sebut dalam Al-Quran, serujuklah kepada orang yang tahu kalau anda jahil. Jadi seseorang mungkin bijak dalam bidang matematik, bidang sains, mungkin dia seorang terpelajar dalam bidang bahasa, tapi tidak melayakkannya untuk memberi pandangan apa-apa tentang Islam.
melainkan dia membaca, dia mendapatkan rujukan yang betul. Jadi demikian juga dalam amalan-amalan kita pada hari ini, masya-Allah. Ya, di negara kita ni ada ramai mufti. Ya, sampai orang Arab pun rasa kagum, hebat. Banyak Malaysia kecil tapi ramai mufti, alhamdulillah. Ya, banyak jabatan agama yang ada. Maka setiap kita bertanggungjawab untuk merujuk ke tempat-tempat sedemikian. Ada kita ada apa-apa muskil, bukan kita pergi type dekat Google ke kat mana ke, main cari je mana rujukan, duk sedap kita, duk seronok kita. Tak boleh tuan-tuan. Ya, mereka yang bijak berkata, kalau seorang ni sakit kat dunia, dia pergi jumpa doktor pakar, betul tak? Sakit tak baik, dia akan cari apakah doktor yang specialize dalam bidang ni, cari di mana-mana sampai jumpa, rujuk pada reference dan sebagainya. Tapi perjalanan kita ke akhirat jangan main, tuan-tuan. Kalau seorang sakit kat dunia, mati, meninggal dunia, habis cerita. Maka dalam kubur tak ada lagi penyakit tersebut. Tapi kalau dia tersilap jalan di dunia, dia mengikut jalan yang salah, dia mengikut rujukan yang salah, dan dia pegang pandangan itu sampai ke matinya, tuan-tuan, daripada dia masukkan kubur itu sampailah ke akhirat. Allah. Yang paling bimbang kali orang tanya nanti, dia ni nak dikuburkan di mana kerana amalannya tak sama dengan amalan orang Islam lah. Tuan-tuan, pada masa itu macam mana nak jawab, tuan-tuan? Keluarga nak jawab dan sebagainya. Apa yang berada selepas barzah itu lebih berat lagi untuk diterima. Dan satu sebab Nabi kita sering beramal dengan doa ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil doa ni. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', amin Allah, wa min du'ain la yusma', amin Allah. Ya Allah, aku mohon padamu dijauhkan daripada ilmu yang tak berguna, amin Allah. Belajar benda-benda yang bawa kita kepada kesesatan. Nak buat apa, tuan-tuan? Nak bawa berdebat dengan orang, bergaduh dengan orang dan sebagainya. Dan minta kepada Allah Ta'ala supaya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', hati yang tidak tenang, hati yang berserabut. Wa min du'ain la yusma', doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Amin. Kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Dan esok para penonton, jam dan juga waktu yang sama, kita akan bersama dengan Da'i Luqman selaku moderator dan juga panel Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman untuk tajuk Fiqh Poligami. Tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita ikuti, jam dan juga waktu yang sama. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.